Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini tetap bisa berjumpa di dalam kebaktian hari Minggu. 亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好！我们实在感谢主，今天早上我们又在视频的机会再相见。 Itu marilah saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. 好，我们一起站 Kita 立， akan bersama-sama menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Hormat diberi. 我们一起来唱诗单元荣耀。 Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya bermulia. Amin. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。阿门。 Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. 今天早上开场的经节是在《使徒行传》第1章第8节。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚这道对地做我的见证。 Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. 弟兄姐妹们，请坐。 Tuhan kita senang kita memuji Dia dan memang Dia layak kita puji. 很喜悦我们能够赞美他，因为他配得我们的赞美。 Kita menyanyikan 3 bait berturut-turut. 我们唱是慈爱天父，我心正感激你。我们一连唱3节。 Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku minta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga, hatiku bersyukur. 甚至耶稣，我也尊你为大。甚至耶稣，我也尊你为大。我爱你，敬佩你，我激情敬拜你。甚至耶稣，我也尊你为大。Referen saja. Bait yang ketiga. 第3节一起唱。 Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku.
berkat Tuhan yang luar biasa. 感谢主上帝的恩典实在太多了。 Kita selalu berharap agar berkat Tuhan senantiasa tercurah seperti air hujan. 我们很希望上帝的恩典像大雨降临在我们身上。 Kita bersama-sama menaikkan puji-pujian kembali, turunkan hujan berkat-Mu. 好，我们一起来唱诗《恩雨大降》。 Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Mu terima, hujan berkat-Ku rindu. 主必施恩如降大雨，圣灵已经大降临，高山里孤独的儿女，教会大复兴。你将恩雨，求主赐下大恩雨，我们虽已被蒙主恩，还渴望大施恩雨。Kita bersama-sama masuk dalam doa pengampunan dosa. 好，我们要到神面前一起做认罪祷 Kita 告。 bersama-sama bangkit berdiri. 我们一起站立， Kita mengambil sikap rendah hati. 我们到神面前有谦卑的 Karena 心， Tuhan Allah kita menghendaki kita demikian. 因为上帝要我们如此行。 Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, dengan segala rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan senantiasa tetap memberikan setiap kami kesempatan untuk berbakti Ya, kepada-Mu. Yesus. Ya Tuhan, fokuskan pikiran-Mu, pikiran kami maupun hati kami masing-masing, agar kami bisa fokus menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Kuduskan hati maupun pikiran kami masing-masing, dan juga kuduskan tempat yang kami pijak saat ini, agar kami layak berdoa ya Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah yang kami lakukan saat ini, mulai dari awal sampai akhir, dan juga para pekerja kudus-Mu, dan juga anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama menyaksikan, mendengarkan suara Tuhan lewat kebaktian ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan tiap kami rasa kerinduan, rasa mendambakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Yesus. Karena kami tahu dan kami percaya hanya mendekatkan diri kepadamu lah kami baru bisa menghadapi tantangan hidup di dunia yang Ya. penuh dengan penderitaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, seringkali Tuhan dalam kehidupan maupun perilaku kami, tutur kata kami, seringkali kami kurang berani memuliakan nama-Mu, Ya, Yesus. sehingga membuat Tuhan sedih. Ampuni ya Tuhan setiap kami masing-masing, agar ke depan anak-anak Tuhan boleh mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga di mana saja kami bisa berperilaku maupun berkata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain dan Ya, memuliakan nama Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu ini Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
我们要一起念我们的使徒信经 yang akan diucapkan dan dipimpin oleh Ibu Licu dalam bahasa Mandarin. 我们要用中文来念。1、2，请。使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，有童真于玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在人间。第三天从死人中复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. 请大家回座。 Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hambanya, yaitu Bapak Pendeta Marsilas. 感谢主，现在是听到的时间，今天有很好的机会，有司马克牧师正道。 Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, 当我们听到的时候， kita belajar fokus dan berdoa di dalam hati agar Tuhan menolong kita masing-masing bisa lebih mengerti akan kehendak Tuhan. 好，我们要集中我们的精神、我们的心来听上帝的话。 Marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan kitab ajaib firman-Nya. 好，我们一起来先唱诗。 奇妙圣经来预备信听到。Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang bakal menciptakanku turun jalan hidupku,长解我面深处，一生引导并保护，只是山河有山这显明主慈爱好各位弟兄姐妹们平安。 Shalom saudara kasih Tuhan. 今天是圣灵降临节， Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. 我们愿意用一段的时间来默想圣灵降临对我们有什么好处。 Melalui kesempatan pada pagi hari ini kita belajar apa sih manfaat dari Hari Raya Pentakosta kepada kita 我们 sekalian. 先低头祷告， Mari kita tundukkan kepala berdoa. 亲爱的主耶稣基督， Tuhan Yesus yang kami kasihi, 愿你今天对我们说话， kami rindu supaya Engkau berbicara pada setiap kami. 因为你把圣灵赐给我们， Karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami, 让我们明白怎么样接受圣灵的充满。 supaya kami boleh mengerti bagaimana kami menerima akan kepenuhan Roh Kudus. 求你听我们的祷告， Kami mohon Engkau mendengarkan doa kami. 奉耶稣圣名求的， Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. 阿门。 Amin. 请我们大家翻开《使徒行传》第2章， Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. 从第1节到第4节。 Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, yang keempat. 第1节如此说：五旬节到了，门徒都聚集在一处。
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dan di mana mereka duduk. 又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。 Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berdebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 圣经说，无损节到了。 Alkitab mengatakan hari raya Pentakosta telah tiba. 无损节是犹太人三大节期之一。 Nah, hari Pentakosta itu adalah hari persembahan buah sulung bagi umat Israel. 不是三大节期之一，三个最重要的节期之一。 salah tiga perayaan yang paling penting. 那么无损节的这个历史到底是怎样？ Bagaimana sejarahnya hari raya Pentakosta ini? 还记得吗？以色列人住在埃及， Masih ingatkah saudara ketika orang Israel tinggal di tanah Mesir, 受到埃及的逼迫， menerima penganiayaan dari bangsa Mesir? 后来上帝拯救他们， Akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. 摩西带领以色列人出埃及。 Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 当摩西带领埃及人出埃及的那一天，叫做逾越节。 Pada hari di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu disebut hari Paskah. 那么逾越节的50天就是叫做收割节。 Hari raya Paskah ke hari yang ke-50 disebut dengan hari raya panen, hari raya ucapan syukur, 就是说出熟的土产 yaitu hari raya mempersembahkan hasil bumi. 所以这是上帝定下的规矩， Ini adalah berita yang Tuhan turunkan kepada mereka. 所以叫做出熟节，刚刚出熟的果子。 Ya, yaitu disebut dengan hari raya persembahan dari hasil bumi. 那么摩西后来也是对以色列说， Kemudian Musa berikutnya mengatakan kepada bangsa Israel, 假若有一天你们进到迦南地， suatu hari ketika kalian masuk ke dalam tanah Kanaan, 头一件事情你们所要做的， hal yang pertama yang harus Anda lakukan, 就是你要把出熟的果子、出熟的土产奉献给上帝。 maka engkau harus memberikan persembahan hasil tanahmu, hasil panenmu untuk kau persembahkan kepada Tuhan. 所以这个叫做出熟节或者是无损节。 Oleh karena ini disebut dengan hari raya ucapan syukur atau disebut dengan hari raya Pentakosta. 那么使徒行传第2章记载的就是这件事情。 Alkitab yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ini berbicara tentang hal ini. 那么门徒们到耶路撒冷过这个无损节， Murid-murid lagi berada di Yerusalem untuk melewati perayaan Pentakosta. 他们一定带着许多礼物奉献给上帝。 Pastilah mereka membawa persembahan hadiah untuk diberikan kepada Tuhan. 但是哪里知道， Waktu itu tidak tahu apa yang terjadi. 在那个时候圣灵降临下来， Ternyata pada saat itu Roh Kudus turun. 所以上帝把无损节的意思颠倒过来。 Tuhan memaknai akan hari raya Pentakosta itu dengan turunnya Roh Kudus. 那么意思就是说不同的意思。 Ya, maknanya tidak sama dengan makna hari Pentakosta yang pada awalnya. 旧约时代的无损节， Makna hari raya Pentakosta pada
Perjanjian Lama 是老百姓带礼物奉献给上帝， yaitu umatnya membawa persembahan itu diberikan kepada Tuhan. 但是不是普通的，不是随便的礼物啊， Namun bukan persembahan atau hadiah sembarangan, 乃是刚刚出树的，就是果树第一只出来果子的，叫做出树的果子。 yaitu hasil bumi atau buah yang baru pertama kali panen menghasilkan buah, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. 第一件的事情就是要感恩， Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah harus bersyukur, 就是向上帝感恩，是他的果园、葡萄树啦、无花果树啦，能够结果子。 seperti Tuhan inginkan kalau kita sudah menanam yaitu anggur yang pertama kali buahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. 或者田里的小麦长大了，收割了，第一个最好的奉献给上帝。 Yaitu hasil panen dari tanaman apapun yang ketika sudah berbuah pertama kali, buah yang pertama itu diberikan kepada Tuhan. 所以旧约的意思就是说，把最好的给上帝。 Makna dalam perjanjian lama itu adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 那么到了新约时代， Namun ketika masuk pada masa perjanjian baru, 在使徒行传第2章， di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 在无笋节的时候， pada saat hari raya Pentakosta, 圣灵降临， Roh Kudus turun. 意思是什么意思呢？ Apakah maknanya? 上帝把最好的礼物给信耶稣的人。 Tuhan memberikan hadiah yang paling indah kepada orang yang percaya kepada Yesus. 所以圣灵降临节的意思， Sehingga hari raya turunnya Roh Kudus itu memiliki makna. 就是你若信了耶稣， Jika engkau percaya kepada Yesus, 上帝要把最好的礼物给你， Tuhan akan memberikan hadiah yang terbaik kepadamu, 那就是圣灵。 yaitu Roh Kudus. 圣灵要充满你， Roh Kudus akan memenuhimu. 这是无笋节的意思。 Ini adalah hari raya, makna dari hari raya Pentakosta. 好，现在我们继续再看， Mari kita akan melihat lagi. 他们是在怎样的情况下接受圣灵的充满？ Bagaimana situasi pada saat mereka menerima akan kepenuhan Roh Kudus. 也就是说，假如我们今天对上帝说， Ya, seperti sebagaimana kita sekarang ini mendengarkan akan perkataan Tuhan. 上帝啊，你把圣灵充满我， Tuhan, bila engkau memberikan Roh Kudus memenuhiku, 我应该怎样做才能够被圣灵充满？ bagaimana yang harus aku lakukan supaya aku hidup dipenuhi Roh Kudus? 好，我们看看门徒们怎样预备自己来接受圣灵的充满。 Mari kita melihat bagaimana murid-murid Yesus itu mempersiapkan diri mereka untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. 当耶稣还没有升天以前， Pada saat Tuhan Yesus belum naik ke sorga, 他对门徒说 Tuhan berkata kepada mereka, 你要在耶路撒冷等候， hendaklah engkau menunggu di kota Yerusalem, 等到圣灵的降临。 menunggu sampai turunnya Roh Kudus. 等候是什么意思？ Makna menunggu itu apa sih? 等候不是坐在椅子上等着，一直等圣灵的降临。 Menunggu bukan maknanya duduk di kursi sambil menanti datangnya Roh Kudus. 因为我们在使徒行传第2章， Karena kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 使徒行传第1章 Kisah Para Rasul pasal yang pertama, 第14节 ayat yang ke-14, 记载说什么呢？ apa yang tertulis di sana? 他们是同心合意祷告。 Mereka bersehati, bersekutu dan berdoa. 那所以等候的意思就是同心合意的祷告。 Menunggu maknanya adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 有一些基督徒说， Ada beberapa orang Kristen 我 mengatakan, 没有感觉到圣灵与我同在， saya nggak pernah merasakan Tuhan Roh Kudus itu menyertai saya. 我也不知道圣灵充满是怎么一回事。 Saya juga tidak tahu bagaimana itu Roh Kudus memenuhi diriku. 为什么会这样呢？ Mengapa bisa begini? 因为你自己没有预备性。 Karena engkau tidak mempersiapkan hatimu. 因为使徒行传第1章第14节告诉我 Karena 们， dalam kitab Kisah Rasul pasal pertama ayat 14 mengatakan kepada kita, 要同心合意。 bertekun dengan sehati.
什么叫做同心合一？ Apa sih artinya bertekun dengan sehati? 同心合一就是说，大家不要吵架。 Maksudnya adalah janganlah kita bertengkar. 若是你在教会里面喜欢吵架， Kalau engkau di gereja suka bertengkar, 教会的一个人妒忌另外一个人， satu jemaat tidak menyapa satu jemaat yang lain, 教会的一个人说别人的坏话， seorang jemaat ini menyatakan hal-hal yang buruk akan jemaat yang lain, 教会的弟兄姊妹不能和睦， jemaat Tuhan tidak bisa merasakan damai sejahtera. 那圣灵怎么样充满你呢？ Bagaimana Roh Kudus bisa memenuhi engkau? 因为你自己的心都不平安， Karena di dalam hatimu tidak ada damai sejahtera. 来到教会也不平安， Datang ke gereja pun tidak dengan damai sejahtera. 你不能够好好的对待别人， Engkau tidak bisa menyambut dengan orang lain dengan baik. 你也不愿意饶恕别人的过犯。 Engkau juga tidak bisa mengampuni akan kesalahan orang lain. 那圣灵怎么充满你呢？ Bagaimana Roh Kudus itu bisa memenuhi 所以，假 kalian? 如你愿意感觉到圣灵与你同在， Kalau engkau rela menyertai bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai dirimu, 若是你愿意圣灵带领你的一生， jika engkau rela Roh Kudus memimpin hidupmu, 那你应该把心中一切的罪向主求饶恕， marilah kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, 好让我们能够被圣灵充满。 sehingga kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. 因为圣经说， Karena Alkitab mengatakan, 假如你信了耶稣， seandainya engkau sudah percaya Yesus, 上帝第一件事情要给你的礼物就是圣灵。 hadiah yang paling utama yang Tuhan berikan kepadamu adalah Roh Kudus. 当然，还没有得到圣灵以前， Tentu saja ketika sebelum menerima Roh Kudus, 上帝把永生给我们， Tuhan berikan engkau hidup yang kekal kepadamu. 这是我们信耶稣第一件接受永生。 Inilah adalah hal yang pertama kita percaya Tuhan. Yang pertama adalah menerima hidup yang kekal. 但是接下去的神要给的就是圣灵。 Yang berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus. 其实我们有了永生， Walaupun kita sudah mempunyai hidup yang kekal, 就已经有了圣灵。 ya pastilah mempunyai Roh Kudus. 但是许多基督徒不懂得怎么样和圣灵合作， Namun banyak sekali anak umat Tuhan tidak mengerti bagaimana menghidupi Roh Kudus itu. 不知道怎样让圣灵带领我们的生活， Tidak mengetahui bagaimana caranya Roh Kudus memimpin hidup 所以 kita. 我们需要圣灵的充满。 Oleh karena itu kita perlu kepenuhan dari Roh Kudus. 所以这个第一件事情就是预备心最重要。 Hal yang pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan hati kita, itu yang paling penting. 好了，在《使徒行传》第2章就记载了， Ya, berikutnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 telah dicatat, 当他们已经同心合一祷告， ketika mereka sudah sehati berdoa, 圣灵就降临下来。 akhirnya Roh Kudus turun. 圣灵的降临， Turunnya Roh Kudus, 他们听见也看见。 mereka juga mendengar dan melihat. 我们当然看不到圣灵， Walaupun kita tidak bisa melihat Roh Kudus, 但是我们能够听见圣灵的声音，也 Namun- 能够看见圣灵的作为。 kita juga bisa mendengarkan akan Roh Kudus dan melihat akan karya-karya dari Roh Kudus. 那么门徒们那个时候听见什么？ Pada saat itu apakah didengar oleh para murid-murid? 听见大风的声音，风很大，吹在他们的身上。 Mendengar tiupan angin yang keras memenuhi mereka. 这个大风的意思是什么？ Apa sih maksudnya tiupan angin keras itu? 在旧约时代， Di dalam masa perjanjian lama, 常常形容上帝的降临，好像一场大风。 nah, tanda bahwa Tuhan itu hadir itu seperti tiupan angin yang keras. 所以大风的意思就是圣灵降临，上帝降临。 Maksud dari tiupan angin yang keras itu adalah Allah hadir. 第二件，他们的眼睛看见， Yang kedua, mata mereka melihat. 看见什么？
Melihat apa? 看见这个火焰好像人的舌头降临在每个人的头上。 Mereka melihat nyala api seperti lidah-lidah yang bertebaran dan hingga di kepala mereka masing-masing. 这是什么？ Itu maksudnya apa? 这就是说圣灵的充满 Itu maksudnya adalah kepenuhan Roh Kudus 带给我们2件事情。 membawa kita pada 2 hal. 第一件， Yang pertama, 我们会感觉到上帝与我们同在。 kita bisa merasakan bahwa Allah itu menyertai kita. 第二件， Yang kedua, 上帝会改变我们的嘴巴，不乱讲话。 Tuhan bisa mengubahkan mulut kita supaya tidak mengatakan gampang hal-hal yang tidak benar. 而不再喜欢批评别人， Tidak suka mengkritik orang lain. 而是能够讲造就人的话， Justru memberikan kalimat-kalimat yang menyelamatkan orang lain. 就是向别人传福音。 Memberitakan Injil kepada orang lain. 所以各位弟兄姊妹们， Jadi saudara-saudari kasih oleh 我 Tuhan, 们今天的教会， gereja pada hari ini, 每一个基督徒， setiap anak-anak Tuhan, 上帝愿意把这个最好的礼物圣灵给我们。 Tuhan rela memberikan hadiah yang terbaiknya, yaitu Roh Kudus untuk diberikan kepada kita. 让你会常常感觉到上帝在引导你的生活。 Supaya engkau bisa merasakan bahwa Tuhan itu memimpin akan hidupmu. 难道你没有感觉到上帝与你同在吗？ Apakah engkau sudah merasakan bahwa Tuhan itu menyertai engkau? 有一些基督徒会这样做见证。 Ada beberapa orang Kristen yang memberikan satu kesaksian. 哎呀，感谢上帝， Oh, puji Tuhan, 上帝医治了我。 Tuhan sudah menyembuhkan saya. 哎呦，感谢上帝， Ayo, terima kasih 我 Tuhan. 差一点车祸，但是上帝救了我。 Tuhan sudah menyelamatkan saya. 那这个表示说，上帝与你同在， Itu maksudnya, artinya adalah Tuhan menyertaimu. 所以你要感谢上帝， Engkau harus bersyukur kepada Tuhan. 因为上帝与你同在，不是在困难的时候与你同在， Tuhan menyertaimu bahkan dalam saat kau mengalami masa-masa kesulitan pun Tuhan menyertai 但是 kau. 每天都与我们同在。 Maksudnya juga setiap hari Tuhan menyertaimu. 所以每天晚上你自己要审查你自己，想一想，今天你有没有感觉到上帝与你同在？ Mari kita setiap malam kita boleh merefleksi apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan, kok Tuhan sudah menyertai kita. 假如你每天晚上默想你自己的今天，你就会感觉到上帝有与你同在。 Setiap malam kau berefleksi, apakah Tuhan pada hari ini sudah menyertai engkau? 假如你没有默想你自己今天，上帝有没有与你同在，你心里会痛苦。 Seandainya kau tidak merefleksi atau merenungkan kembali bagaimana Tuhan menyertaimu, maka hatimu pasti akan penuh dengan 所 susah. 以你每天要感谢上帝， Oleh karena itu setiap hari engkau harus bersyukur pada Tuhan. 不是因为大的事情才感谢上帝。 Bukan hanya karena satu hal yang besar baru kita bersyukur. 你每天有的吃有的穿，也要感谢上帝啊。 Setiap hari apa yang kau makan, apa yang kau pakai, itu harus kita bersyukur pada 今天 Tuhan. 你能够过得平安，你也要感谢上帝啊。 Jika hari ini kau bisa hidup dengan damai sejahtera, kau juga bersyukur pada Tuhan. 这感谢上帝是什么意思？ Apa sih makna bersyukur pada 感谢 Tuhan? 上帝就是说，你知道上帝与你同在， Bersyukur pada Tuhan itu artinya kau tahu bahwa Tuhan itu menyertaimu. 这是圣灵充满的第一个现象。 Inilah makna dari kepenuhan dari Roh Kudus. 那么，另外第二个表现是什么呢？ Yang kedua itu apa, saudara? 你讲话改变， Perkataanmu telah berubah. 你讲话经常会帮助别人、安慰别人。 Perkataanmu adalah seringkali harus menghibur orang, membantu orang lain. 你假如能够这样子说话的话， Seandainya kau bisa mengatakan hal-hal yang demikian, 表示圣灵充满你了。 itu berarti bahwa Roh Kudus sudah memenuhimu. 假如你很少安慰人， Jika engkau sedikit menghibur orang lain, 你很少帮助别人，
Engkau sedikit membantu orang lain. 你很少为别人祷告， Engkau jarang berdoa bagi orang lain. 那表示说圣灵还没有充满你。 Itu maksudnya Roh Kudus masih belum memenuhimu. 圣灵的充满跟有没有圣灵，不一样，不是一件事情。 Nah, maksudnya itu hal tidak sama ya dalam makna dari kepenuhan Tuhan Yesus. 每一 Makna dari 个 Roh 人 Kudus. 都有圣灵， Ada orang yang tidak memiliki Roh Kudus. 所以我要讲得清楚一点。 Saya akan bicara lebih jelas. 你信了耶稣， Jika engkau sudah percaya Yesus, 那一天就有圣灵， hari itu sudah ada Roh Kudus. 但是不表示圣灵的充满， Namun itu bukan berarti telah kepenuhan Roh Kudus. 因为圣灵的充满就是圣灵要把你完全改变过来。 Karena kepenuhan Roh Kudus itu ditandai dengan perubahan dari hidupmu. 许多基督徒没有改变， Banyak orang Kristen yang belum berubah. 虽然他有圣灵， Walaupun dia punya Roh 但 Kudus, 是没有圣灵的充满， tapi dia belum memiliki kepenuhan Roh Kudus. 所以他还喜欢妒忌别人，说别人的坏话， Sehingga dia suka mengkritik orang lain, suka merasani orang lain, 还是喜欢和别人吵架， suka bertengkar dengan orang lain, 还是对上帝那么吝啬， juga 不敢设一奉献。 tidak memberikan persembahan perpuluhan pada Tuhan. 就是说你的生命没有改变， Itu maksudnya bahwa hidupmu itu belum berubah. 这表示说你没有圣灵的充满。 Itu maksudnya adalah hidupmu itu belum dipenuhi dengan Roh Kudus. 因为刚才我已经跟你说了， Karena barusan saya sudah memberitahu pada kalian 圣 semua. 灵的充满， Kepenuhan Roh Kudus, 你听得见， engkau mendengar, 你看得见。 juga bisa melihat. 所以门徒们被圣灵充满的时候， Pada saat murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, 门徒们听见， para murid mendengar. 表示说上帝天与他同在。 Maksudnya adalah Tuhan menyertai mereka. 门徒们看见， Murid melihat. 表示说他改变了， Maksudnya adalah hidupnya berubah. 他讲话改变了， Perkataannya berubah. 他的态度改变了。 Sikapnya berubah. 所以当门徒们被圣灵充满以后， Setelah murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, 他们的态度改变， sikap hidupnya mereka 他 berubah. 们愿意去传福音。 Mereka rela pergi mengabarkan Injil. 所以圣灵的充满是必须的， Jadi kepenuhan Roh Kudus itu satu keharusan. 因为这是圣经自己对我们所说的话。 Karena itu karena Alkitab sendiri yang menyatakannya pada 在 kita. 以弗所书第5章18节， Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 18, 圣经讲子说， Alkitab mengatakan 以弗所书第5章 Efesus 第18节， pasal 5 ayat 18. 不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 所以圣经要我们每个基督徒都被圣灵充满。 Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen harus dipenuhi dengan 所 roh. 以你今天要向主祷告，对主说：“主啊，求你圣灵充满， Oleh karena itu doamu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan penuhilah aku dengan roh kudusmu. 叫我听见， Supaya saya dengar 也就是感觉到神与我同在， dan merasakan bahwa Tuhan menyertaiku. 叫我看见 Supaya aku melihat, 我改变了。 aku berubah. 所以这是上帝的命令，要我们被圣灵充满。 Ini adalah perintah Tuhan kepada kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 那么圣灵充满的好处在哪里呢？ Lalu manfaat dari kepenuhan Roh Kudus di 我 manakah? 们看见的好处在哪里呢？ Di mana kita bisa melihat manfaatnya? 那是在这个出埃及记31章。 Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 3. 出埃及记31章第3节， Keluaran pasal 31 ayat ketiga. 我也以我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识，能做各样的工。 Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. 所以圣灵的充满 Jadi kepenuhan Roh Kudus itu
叫我们的思想改变， membuat pikiran kita berubah, 叫我们更加聪明， membuat kita lebih berhikmat, 知道上帝的旨意， mengerti akan hikmat Tuhan, 知道什么是对，什么是不对， tahu mana yang benar, mana yang tidak 知 benar, 道什么是我们基督徒应该做的，我们基督徒不应该做的， tahu kita sebagai orang Kristen yang harus dilakukan apa, yang tidak boleh apa. 这是看得见的嘛，对吗？ Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat, betul kan? 因为你信了耶稣，你有思想完全改变， Karena engkau percaya Tuhan Yesus, maka engkau harus berubah. 你对上帝更加认识，更加敬畏他， Engkau harus lebih mengenal Tuhan, lebih menghormatinya. 这是看得见的。 Ini yang bisa dilihat. 还有你更加聪明，能够做许多的工作， Dan kau lebih berpengetahuan, kau bisa melakukan banyak hal. 也就是说，你的事业、你的工作、你的成绩，上帝都会祝福。 Dalam pekerjaanmu, dalam studimu, Tuhan pasti juga memberkati. 假如你觉得你的生意做得不好， Seandainya bisnismu tidak baik, 你要向上帝祷告，求圣灵充满， mari kau berdoa Tuhan agar Roh Kudus memenuhimu, 叫你能够好好做生意， agar Tuhan engkau bisa melakukan bisnis dengan baik, 好好工作， bekerja dengan sungguh-sungguh 生意能够成功。 supaya engkau bisa berhasil. 假如你觉得生意、你的工作没有成绩， Seandainya dalam bisnismu itu tidak ada peningkatan, 那你就应该要祷告， engkau harus berdoa 求圣灵充满， biar Roh Kudus memenuhi, 叫你的事业、你的前途蒙 agar 主的祝福。 agar bisnismu, agar masa depanmu itu diberkati oleh Tuhan. 所以各位弟兄姐妹们， Jadi saudara-saudari kasih oleh Tuhan, 今天是圣灵降临节， hari ini adalah hari raya Pentakosta. 希望圣灵充满你。 Kita berharap agar Roh Kudus memenuhimu. 我要为你们祷告， Saya mau berdoa bagi kalian 希望 semua. 今天上帝充满你。 Kiranya Tuhan memenuhimu. 我们祷告， Mari kita berdoa. 亲爱的主耶稣基督， Tuhan Yesus yang kami kasihi, 今天圣灵降临节， hari ini adalah hari raya Pentakosta. 求你圣灵充满我们， Biarlah Kau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, 叫我们天天知道主耶稣你与我们同在， supaya kami boleh mengerti bahwa setiap hari Tuhan Yesus menyertai kami. 也求你圣灵充满我们， Ya juga kami mohon Roh Kudus memenuhi kami, 叫我们的思想改变， supaya pemikiran kami boleh berubah, 更认识上帝， boleh mengenal Tuhan, 叫我们的心也改变， juga membuat hati kami berubah, 叫我们更加顺服上帝， supaya kami lebih lagi mentaati Tuhan. 叫我们的日常的工作也改变， Biarlah juga mengubahkan pekerjaan kami sehari-hari, 都看见神的祝福。 supaya melihat banyak berkat Tuhan. 求你听我们的祷告， Kami mohon Kau mendengarkan doa 因 kami. 为我们祷告是奉耶稣的名， Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Puji Tuhan, kita baru saja diberkati oleh firman-Nya yang begitu indah. 我们真是感谢神，我们已经听上帝的话，上帝的话是非常的感动了我们。 Sekali lagi kita tetap perlu berdoa agar Tuhan menolong kita supaya memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. 啊，我们要坚持，我们一直祷告，让上帝的话一直在我们心中扎根，让我们在生活中能够行出上帝的道。 Ya, kita ingin firman Tuhan bisa menjadi realitas di dalam kehidupan, perilaku maupun kata-kata. 在我们的生活中，我们要在愿意行为，在这个生活方式都能 Kita 够 bersama-sama 荣耀主的 meresponi 名。 berkat Tuhan ini dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa apabila tergerak bisa mempersembahkan pada rekening yang tertera di dalam layar depan Bapak Ibu Saudara sekalian. 好，我们要尝试一面受奉献。如果弟兄姐妹们有所感动的话，请你用爱心的去奉献在我们本堂伊马内利的户口账号来汇钱。谢谢你的奉献支持，愿上帝 Ya, 支付。 kita bersama-sama naikkan puji-pujian, turunkan hujan berkat-Mu. Kita menyanyikan satu bait saja, yaitu bait yang ketiga. 好，我们一起来唱诗《恩雨大降》第3节。
Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, jatuhkan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah yang kita lakukan bersama-sama ini. 好，我 Namun 们要结束我们今天早上的崇拜。 Namun sekali lagi kita memuji Tuhan dengan naikkan puji-pujian dosologi sambil bangkit berdiri. Setelah itu doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsilas. 请大家站立，我们唱善意颂，随后由司马克牧师为我们祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. 好，各位弟兄姊妹们，请领受神的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan mesra Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ibadah selesai saat teduh. Sampai jumpa pada hari Tuhan, hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. 请坐，默祷散会。好，愿上帝祝福大家平安，愿我们下周主日再见。